Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma ya alim ya hakim ya rahman ya rahim. Allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma allimna al-Quran wa allimna al-bayan wa allimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma faqihna wa auladana wa dhurriyyatana wa qaumana jami'an fid din wa adkhilna fi ibadika as-salihin al-mukhlasin al-muhtadin waj'alna min awliyaika as-sadiqin al-zahirin as-sabiqin as-sabiqin fi jannatin na'im. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukr. Kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini Allah Taala panjang lagi umur kita dan beri nikmat kepada kita untuk bersama-sama dalam halaqah kita seperti biasa hari Ahad di Islam Menara kita ini. Siaran langsung apa panggil dah. Siaran langsung kita pagi ni dalam nak mengilmukan agama kita ni, dalam agama kita. Agama Islam yang kita terima semula jadi ni tak cukup. Tak cukup, tak sempurna lagi kalau kita tidak tambah ilmu. Sebab tu banyak mana orang Islam kita keluar daripada agama Islam dengan tak khabar panggil. Tak khabar kata kita duk tubik sikit-sikit pada agama Islam dengan sebab jahil kita dengan agama. Tapi sebaliknya orang bukan Islam, orang yang lahir daripada bukan Islam, bila masuk Islam dan dia belajar bersungguh-sungguh dengan agama Islam, boleh jadi bukan saja dia reti untuk diri dia sendiri, bahkan dia boleh ajar orang lain pula. Alhamdulillah kita pun kita tujuannya kita nak agama kita nak terima hari ni ialah bukan nak guna soal kita dak. Satu agama yang abang gapo ni bang inna ad-dina 'indallah al-Islam. Agama sebenar di atas dunia ni ialah agama Islam. Di sisi Allah ialah agama Islam. Agama banyak dalam dunia ni dah. Dengan macam-macam cara hidup. Agama-agama mana cara hidup, iti ciwit. Kita ni Islam, kita terima Islam semula jadi dah. Satu rahmat besar bagi kita. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita pagi-pagi kita kecek kita dah dengan Tuhan dah. Redalah. Aku redalah Allah Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu Islam kena mengaji, tak cukup dengan terima dengan secara saka dah. Dan ajaran Islam sudah kita sentiasa reti tahu belah kedah. Ajaran Islam dah ada dalam Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Quran 30 juz ni kalau kita reti apa perkara dah.
Duk belajar lah belah, duk lupa lah belah. Hok belajar dah duk lupa juga. Nah. Hok tak ngaji langsung tu jahil tu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Umi tak tahu orang lain, ada orang lain Umi duk Umi jungkecek sendiri ni banyak lagi jahil Umi. Nah, lepas tu kita beri satu rahmat, satu nikmat yang kita mesti syukur sok umur mesti tiap masa ialah ilmu. Nah, ilmu. Allahumma zidna ilma. Ya Allah tambahkanlah bagiku akan ilmu. Alhamdulillah ibu-ibu, ini kita nak tambah ilmu mana pula? Nah, ilmu mana yang kita akan belajar langsung terus daripada ayat Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah, masya-Allahnya dah. Ilmu kita ngaji ni ilmu daripada wahyu Allah. Nah, kita tak ada hak bukan nabi dah. Kita bukan jadi tamnang rasul. Nah, bukan tamnang sahabat, bukan tamnang tabi'in. Kita manusia Nabi kata super bitah lu, bitah jauh kalau banding dengan sahabat ke. Nah, mana kata tak nampak langsung kita di sisi di mata di sisi apa dah nak padu dengan hamba-hamba Tuhan jauh-jauh nah, tapi kita diberi peluang dai panggil okat nah, minta-mintanya Tuhan lah Allah Subhanahu taala tolong hidayahlah ayat Quran ini pada kami dan pada anak cucu kami dan jira-jira kami, kaum kami semuanya ya Allah. Masih lagi tak dapat hidayah lagi ramah hari ni. Tak ramah duduk hari sehari juga. Tak ada cara nak ngaji, tak ada masa terpenting ngaji ni. Tak ngaji pun tak apa. Ramah duduk mikir lagu tu duduk tak ngaji tak apa tu ramah lagi duduk situ tu. Orang Islam kita sendiri. Hari ni kita masuk dalam surah At-Tahrim, banyak minggu dah, 2 minggu, 3 minggu dah kita ngaji surah At-Tahrim ni. Ada 5 ayat tu lagi lah. Amal kita baca sikit 2 ayat ini, ayat kita nak ngaji baca dah. Tapi ini kita ulangi semula ayat kita nak ngaji ini. Ayat 4 dan ayat 5. Sekali lagi ayat 4 kita akan mula tutup sikit ini sebelum masuk ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulah فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan, taufik hidayah pada kita dan tambahkan iman dan amal soleh pada kita melalui apa yang kita belajar ini, insyaAllah. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, itulah 2 ayat yang kita akan sama memahaminya. Ini dalam surah At-Tahrim yang mana kita ngaji dah. Hanya dah 2 ngaji 3 ayat dah kita ngaji dah. Tak perlu tanya lah dah. Semoga InsyaAllah nama-nama isteri Nabi kita ngaji dah tu ada ingat ke dia? Siapa tak ingat tu kita tengok dalam line. Kita tengok line kelung hok Islam Nara. Mereka bubus itu tak ada apa lagi ni. Isi nama-nama isteri Nabi dah berapa orang. Bahkan kalau kita nak baca yang lebih lagi beli surat dia lah dah. Ada isi nama buku, satu buku yang nak
minta ingat nama gapo buku nama dia panggil. Kalau bahasa surat hak pelasa bahasa Thai ni pun ada juga gini. Nah, apa dah? Apa nama dia tu? Sesia tu. Kata maksudnya isteri perempuan-perempuan dalam bilik Nabi. Dia kata gitu. Nah, kena kedak sesia balik sesia tu. Nah, mana isteri Nabi lah mudahnya. Ya, isteri Nabi yang ada sebelah orang. Nah, siapa kata beli surat lah dah. Nah, kita kena tahu tu, tak kena kenam nah, dah. Nak ambil supaya dia kita kenal tu, nak ambil tingkah laku, nak ambil sifat-sifat isteri Nabi sebagai perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi isteri-isteri Nabi. Nah, masya-Allah, dah terpilih tu. Nah, perempuan dalam dunia yang Tuhan pilih untuk jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat mereka, apa kelebihan mereka. Dan hari ini insya-Allah kita akan ada jumpa juga ada Tuhan sebut dalam ayat ni isteri-isteri Nabi, sifat-sifat isteri Nabi. Nah, alhamdulillah Ibu, minggu lepas maring kita ngaji dah bawa ayat 4 tu sekali lagi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala suruh perintah kepada isteri Nabi yang ada masalah dengan Rasulullah tu. Kita tengok dah. Kata ada Siti Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma bila berlaku masalah apa tu Nabi menyebabkan Nabi cemburu. Hafsah dengan Aisyah cemburu dengan sebab ia cemburu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kita tu menyebabkan Nabi kita kecek benda yang kelau kamput. Nah, tubik keluar kata yang menyebabkan Tuhan mari tamni, mari tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran satu surahnya. Nah, nama dia At-Tahrim ni untuk menjadi panduan dan pengajaran kepada umatnya sampai kiamat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak ada hak dalam nak pahala benda hak tu apa halal. Nah, lalu itulah oleh kerana tapi Nabi tu bukan nak kata nak pahala semata-mata kerana Nabi saja nak, tapi oleh kerana berlakunya saat ni dengan tak sengaja, nah jadi tubik kelima lagu tu. Nah, siapa tegur Tuhan mai tegur. Aku tak usah dah. Nah, aku tak usah dah hamba tak usah duduk dengan hamba ni. Nah, hamba perempuan ni. Nah, aku paharam di hamba Maria ni ke atas diriku. Atau aku paharam Nisa Mahdun ke atas diriku. Nah, maka kelima ni benda halal dengan bagi pahala walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan mai tegur. Nah, maka satu yang keduanya Tuhan tegur isteri Nabi. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Nabi berasa hati, susah hati dengan sebab tingkah laku perangai isteri-isteri yang cemburu doa tu. Dengan sebab cemburu saat ni, maka Tuhan pun mari ajar juga sini. Ajar isteri Nabi. Hak tegur tu apa? Hak Tuhan tegur sangat hang adalah tingkah laku isteri Nabi saat ni, tegur adalah buka rahsia. Nah, hak cemburu tu tak tegur ali. Tak berarti tak. Hak cemburu tu tak ada marah situ. Cemburu biasa ya, manusia tingkah biasa. Nah, tapi hak tegurnya bila berlaku kejadian, maka Nabi rahsia kepada isteri Nabi saat ni, dia pergi buka. Nah, pergi buka rahsia tu. Pergi buka rahsia. Ini satu peringatan yang Tuhan ajar kita sebagai mukminah, nah sebagai orang beriman. Isteri Nabi, contoh tak isteri Nabi benar. Dah dalam rahsia ni apabila lagi rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang kekasih Allah. Nah, kekasih Allah Rasulullah ni. Nah, maka sama sekali kita tidak boleh siapa-siapa pun tak boleh nak buat jadi sakit hati Rasulullah saat ni. Nah, dengan mana? Dengan buku rahsia. Nah, buku rahsia. Nah, ajar Rasulullah pada pesan ni Rasulullah pesan saat ni. Nah, maka di situlah Tuhan pesan sini. Dalam ayat ni, Tuhan tegur isteri Nabi ni bukan tegur dalam hal cemburu, ingat dah. Walaupun berlaku sebab cemburu, tapi Tuhan tegurnya kecek pada kita dalam buku rahsia. Nah, pesan ni amanah. Nah, bagaimana nak ajar kita gini. Nah, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala lepas tu tegur dalam buku rahsia saat ni. Nah, dan di sini satu kesalahan, satu perbuatan yang silap dalam bagi isteri Nabi sendiri pun tak kira siapa. Nah, maka di situlah dalam ayat 4 tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh dalam ayat ni suruh taubat. In tatuba ilallah, jika kamu berdua bertaubat pada Allah, sepatutnya lagu tu lah kena taubat. Tak boleh buat main-main. Itu salah
salah besar dengan Rasulullah saat ni terhadap Allah. Kenapa? Salah mana tu? Salahnya dia nak boleh buat royak tu, dia kerana ada sifat oleh hati tu. Tuhan sangat tahu oleh hati ni. Nah, tu kata adalah hatimu ada sarat. Faqad sarat qulubukuma. Dalam hatimu tu ada sifat, ada cenderung, ada condong apa ngeduk. Duk condong nak jadi hati Nabi tu. Dah. Ada kata dalam tafsir sini kata dalam hatimu lek-lek dalam tu ada sifat nak jadi sifat tu jadi nak pecah, nak jadi Nabi tu benci pada isteri seorang ni. Sifat cemburu lah tu dah. Mari pada cemburu tu dah. Jadi buku rahsia ni satu banyak perkara lah. Nah, situ banyak perkara jadi. Nah, maka yang pentingnya tu kata dalam hatimu saat ni taubat daripada kerana ada hatimu ada sarat qulubukum, ada telah hatimu dah condong, ada cenderung kepada perkara yang nak menyusahkan Nabi. Duk mikir nak menyusah Nabi tu, mikir bukan buat benar lagi dah. Nah, kalau nampak benar cacing tu, hak tu tak kena royak lah. Nah, hatimu dah cenderung mata condong apa panggil dah geleceh. Nah, dalam nak menyusahkan Nabi sana ni, Tuhan jaga dulu lagi. Nak jadi isteri Nabi ni Tuhan jaga tak usah ada sifat tak molek. Nah, sifat tak molek tu tak usah ada balik dalam kalangan isteri Nabi. Kerana isteri Nabi ni ahli syurga. Nah, lepas tu alhamdulillah kita ni Quran dia kutip beki belaka tak molek, tak sepatut sifat tak sepatut nak masuk syurga tu. Nah, Quran ramai beki kita. Nah, yang ni beki isteri Nabi dulu sebagai contoh pada kita muslimah dunia ini dah. Tu sebabnya dah. Lepas tu royak, kena taubat dah, taubat. Taubat tu, lepas tu kalau mu tak taubat, ya tak ada lah tak taubat tu. Wa in tazahar, ini in belaka ni. Tu mari in tatuba wa in tazahar. Kalau jika kamu berdua taubat. Nah, mana tu taubat. Nah. Lepas tu kalau mu tak taubat wa in tazahar. Kalau jika sekiranya mu tak mu tuduk tak zahar lagi, dia panggil tuang lagi, buat perangai kasar lagi, buat perangai panggil bagaimana Tuhan tak saat ni. Nah, tak zahar mata dak menyusah, dak nete, duk buat susah hati Nabi. In kita berarti dah nah, jika nah padahal isteri Nabi tu bukanlah gitu dah, bukankah perut degil dak. Nah, tapi nak kata Tuhan tak biar. Nah, kalau ada silap salah dalam keluarga Nabi ni Tuhan tak biar, orang tidak tahu gitu dak. Kena tegur, kena royak, kena hajar, kena bekih dah. Nah, maka Tuhan mari ayat ni mari beringat. Nah, kalau mu tak taubat bagaimana Tuhan kandak sana ni? Nah, ada lagi perangan nak menyusul lagi, nak perangan lagi. Nah, maka ingat in tazahara alaih, jika sekiranya kamu tu nak menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tolong menolong dalam nak usi Nabi tu susah hati, maka di sini mu kena beringat. Allah takutnya Tuhan sendiri kecil ni dah. Ayat Quran turun ludah tapal kita tu. Lah ni pun kita ayat Quran duk tapal kita semua. Nah, kita buat gapo-gapo kerja tu ayat Quran duk hajar semua kita. Tapi lah kita tak peduli dengan ayat Quran. Kita rasa tak ada buat, tapi mereka tegur kita dah. Tuhan tengok semua kita. Tuhan ada ayat Quran ajaran Tuhan tu ada semua atas kita. Waktu suruh baca Quran tu. Nah. Ya Allah, so lagi kita bila kita mikir situ sedihnya kita ni. Quran suku, baca cara ulama dia kata kita hari ni hakikatnya umat Islam dengan Quran ni mulut ngaku kata percaya pada Quran. Tapi hakikat sebenarnya Quran satu lembah, kita ada lembah lain. Panggil ada masuk dengan Quran. Dah. Dalilnya kita baca sendiri, kita baca dah tu, baca dah tu pun. Nah, Quran ada kata gapo baca juga. Nah, pikiran kita tak je turut Quran. Nah, la ilaha illallah. Bila kita nak jadi Quran, khuluquhul Quran. Hari ni tahu mai tajuk kita ngaji Quran ni ialah jadi perangai kita. Perangai kita, tingkah laku kita. Nah, khuluquhul Quran. Aisyah radhiyallahu anha kata tanya akhlak Rasulullah ke mana? Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha kata, "Mu tak baca Quran." Ini soalan yang berlaku pada masa Nabi dulu. Aisyah tanya, "Mu tak baca Quran?" Jawab sahabat baca, bala, ya baca belaka. Aisyah jawab kata, "Khuluquhul Quran." Perangai akhlak Nabi, perangai tingkah laku Nabi ialah Quran. Lagu mana Quran hajar, gitulah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Nah, insya-Allah gitulah kita gini pun tujuan kita gini pun goal kita dengan Quran sampai situ dah. Siapa? Khuluquna al-Quran. Perangai kita adalah Quran. Nah,
Macam dalam ayat hari ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala tegur Rasulullah, tegur isteri Nabi. Isteri Nabi sini dalam maksud sini katanya dua orang sini ialah siapa dia berani kita ngaji? Kalau jika kamu berdua bertaubat, berdua sini siapa dia berdua sini? Aisyah dengan Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha. Jadi hikam berlaku surah ni jelasnya dalam sejarah dalam tafsir lah berlaku pada Aisyah dengan Hafsah. Hikam tu. Wa in tadhahara, jika kamu tak setaubat, tak setaubat ataupun kamu masih lagi nak menyusahkan pakak tolong menolong dua orang duk tolong, ya Aisyah dengan Hafsah baik buat kerjanya. Mereka dekat. Wa in tadhahara alai, kan jika kamu tolong menolong, tolong bantu untuk sama lain nak menyusahkan Rasulullah, maka Allah Ta'ala wayak dulu, sekat dulu, beringat dulu, tak usah kacau lah. Kalau nak netar Rasulullah, kalau nak kerja jadi susah hati Nabi. Sebab siapa duduk balik Nabi, nak sokong Nabi ni? Wa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, Allah sendiri, huwa maulah, dialah sebagai nak pembantu, nak tolong Rasulullah, nak bela, nak pokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nak tolong daripada gangguan kamu saat ni. Oh, masya-Allah. Lepas tu yang keduanya daripada Allah, wa Jibril, dan malaikat Jibril. Nak tolong Rasulullah tu. Nak duduk sekali Rasulullah ni. Wa salihul mu'minin, orang mukmin yang soleh. Kata Jibril, soleh mukmin ni ialah sebutnya ialah khasnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ke apa tu, dan mukmin lain lagi. Wal malaikah, dan malaikat-malaikat lagi. Jadi apa orang tu? Berapa kumpulan tu nak sokong Nabi saat ni? Allah Ta'ala sendiri dan Jibril. Jibril dan orang mukmin dan malaikat. Kalau Allah sorang, Allah pun tak apa dah. Tapi Tuhan nak besar kata balik Nabi ni, siapa kaca nak jadi Nabi tu sakit hati susah Nabi, maka inilah nak sokong Nabi. Allah Ta'ala sendiri. Jibril ni Tuhan sebut khas dia seorang. Jadi padahal Jibril itu masuk dalam malaikat dah. Tapi Tuhan sebut dalam malaikat sana ni, sebut Jibril suku. Suku kerana pada kedudukan Jibril ni banyak. Dekat je dia dengan Tuhan, tamnan dia dengan Tuhan. Satunya kelebihan Jibril itu. Dan orang mukmin. Jibril dengan malaikat tu telur ya dah. Kalau dengan malaikat dah, kalau Tuhan tak sebut Jibril pun ada dah. Kalau Tuhan sebut malaikat dah, dia dua kali Tuhan sebut malaikat, nama Jibril tu. Jibril suku dah, lepas tu malaikat pula sekali lagi. Kalau kita tengok selaginya, Tuhan kelebihan. Dia celah Jibril dengan malaikat tu, Tuhan sebut orang mukmin. Salihul mu'minin, itu kedudukan orang mukmin tingginya. Lepas ada malaikat, sebelum Tuhan sebut malaikat tu apa ni, Tuhan sebut orang mukmin lagi. Situ kedudukan, katanya kedudukan orang mukmin di sisi Tuhan, mulianya mereka, iaitu khasnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan itulah Tuhan kata, kalaulah kamu berdua malaikat, isteri Nabi Hafsah, Aisyah masih lagi nak pakat nak menyusah hati Nabi, maka Allah, sesungguhnya Allah tu, Allah Ta'ala sendiri, malaikat Jibril dan orang-orang mukmin yang lain, dan malaikat-malaikat lagi yang banyak lagi tu, ba'da dzalika zahir. Apa dah? Juga menjadi penolongnya balik Nabi ni. Lepas tu siapa nak pergi lawan? Nak pergi perang, kalau nak pergi perang dengan Rano tu. Allah dulu lagi kita ni. Itulah contohnya, itulah pengajarannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita orang mukmin, muslimah lain lagi. Kedudukan kita dengan suami ni, kita nampak ni kedudukan kita dengan suami terhadap suami. Besarnya kedudukan suami terhadap kita orang mukmin ni. Batulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya hot pai ni, ada satu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah boleh sujud orang manusia, makhluk sama makhluk, aku nak suruh isteri-isteri sujud kepada suaminya. Nabi tak kata bapa, tapi suami. Itu kedudukan suami terhadap pada isteri. Besarnya kita isteri kena taat kepada suami.
Tapi suami hok soleh lah. Nah, suami berkata tak boleh buat gapo pada suami. Nah, kalau zalim gapo dia kita ada hak nak nagi kecek nagi kira dengan dia tu. Nah. Kalau dia zalim dengan kita, dia deraka Tuhan, kita kira cara lagu pula. Nah, ni suami yang soleh, kita kecek suami yang soleh. Nah. Ya Allah. Payah kecek ni nah. Kalau ada orang kecek sore, kalau kita boleh kecek lek lelahnya nyukan demo dah ni kampung kita ni. Kalau ni ada hak kita nagikan. Nah. Itulah. Nah. Dalam ayat ni kita baca yang keempat tu tadi. Nah. Keduduk ke apa ni? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha mereka nak menyusahkan Nabi, maka di sini Allah Taala tegur dan suruh taubat. Nah, tegur jangan suruh. Kalau muka kaca juga nak deraka pada Rasulullah nak buat jadi susah hati, maka inilah padahnya akibatnya, kesudahannya. Punsut tay itu mu tak menang. Nah, mu tak menang lawan Rasulullah ni. Nah, Tuhan tak duduk kali mu. Nah, maka Tuhan tak sokong mu. Bukan Tuhan sadak. Malaikat Jibril, mukmin lagi dan malaikat yang lain banyak lagi akan sokong oleh Nabi belaka. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah ibu. Itulah nah, maka di sini bila berlaku ayat ni, nah Umar radhiyallahu anhu satu hari kata dalam riwayat yang sahih, hadis sahih juga. Nah, bila Umar dia duduk titan seumur. Nah, duduk titan seumur hikkan dalam keluarga Nabi tu. Nah, maka Umar radhiyallahu satu hari Umar radhiyallahu anhu, Umar ni tu Rasulullah lah dah. Kita tahu dah ayah kepada Hafsah. Nah, ayah kepada Hafsah. Nah, radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bila berlaku hikkan lagu ni, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kecek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koyak kata Rasulullah apa dah? Allah kata Umar tak masuk balik isteri dia ni, balik anak dia ni. Nah, tak ada masuk sokong oleh anak dia. Dia tahu dah kata bila pak berlaku bunyi kata khabar kata Rasulullah belum ada ni ada bunyi khabar kata Rasulullah tu. Nah, kalau ala keluarga Rasulullah ada berlaku. Nah, ada berlaku hikkan kejadian yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih hati saat ni. Maka Umar pergi jumpa Rasulullah, kata Rasulullah, asal susah hatilah, kalau lah isteri kamu menyusahkan kamu sangat, maka kalau mencerah mereka itu Rasulullah, nah, kamu cerah mereka itu, nescaya ayat kita baca saat ni, nah, Allah, nah, kalau isteri kamu menyusahkan kamu, Allah dan Jibril dan orang beriman dan orang malaikat-malaikat semua akan sokong kamu Rasulullah bersama kamu, nah. Kalau mencerai mereka itu ya Rasulullah, Tuhan akan kahwin kamu dengan perempuan-perempuan yang lain lebih baik pada mereka itu lagi. Umar kecek Nabi Nabi susah hati. Nah, Nabi susah hati sangat. Nah, jadi tak lagi raya Nabi lah mudah-mudahnya. Nah, dah raya Nabi. Tak masuk balik isteri Nabi ni. Nah, tak masuk isteri Nabi ni. Banyak perkara lah Umar kecek sorang-sorang pada isteri Nabi saat ni. Nah, siapa setengah isteri Nabi tu dia kata, Umar mu main nasihat kami ni. Kami pada Rasulullah sore pada dah mu tak kena nasihat kami tak apa. Isteri Nabi tu pula kata-katanya kata kecil agak tu Ummu Salamah. Dah Ummu Salamah dah. Tapi setelah Umar radhiyallahu anhu kecil agak tu kampung Rasulullah ni, kampung Umar ni kecil Umar banyak kali. Nah, di Tuhan tu ayat dengan sebab hikkan Umar kecil sana. Nah, Umar katakan ni, Umar kata kalau Rasulullah mereka tu menyusahkan kamu, mencerah mereka itu Rasulullah, Tuhan akan kahwin kamu dengan isteri yang lebih molek lagi, lebih baik lagi. Kampung Umar kecil saat ni, lepas dah tu ayat ni. Dah. Lepas ada Umar kecil tu, maka turunlah ayat kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Tubik ayat ni. Nah, muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, thayyibat wa abkara. Allah, tu ayat ni ludah. Nah, inilah Rasulullah
pernah puji Umar. Katanya banyak perkara dah kampung Umar ni menyebabkan turun ayat Quran. Banyak sebab banyak ayat Quran dah turun mari dengan sebab kampung Umar kecek. Munasabah dengan betul dengan Umar kecek. Satu contohnya adalah ayat surah Al-Tahrim ini. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Umar, katanya Umar ni nak duduk ke Umar ni kalaulah ada nabi lagi. Kalaulah ada nabi lagi. Nascaya Umar ni boleh jadi nabi juga. Apabila kerana nabi tak ada lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi adalah khatamul anbiya, Rasulullah adalah khatamul anbiya, maka Umar ni bawalah dia khalifah. Umar ni khalifatun nabi. Ada tu khalifah nabi. Lepas nabi mati, siapa jadi khalifah pengganti pemerintah sebagai nabi pula? Ya lepas ada Abu Bakar, Rasulullah mati, wafat sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar ganti. Jadi khalifah. Pemerintah lepas nabi. Lepas Abu Bakar mati, siapa jadi khalifah yang kedua? Iaitu Umar radhiyallahu anhu. Kata ikan Umar ni pun ada cerita dalam surah ni juga. Ini satu rahsia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah royak pada Hafsah. Katanya lepas Nabi mati ni Umar akan jadi khalifah yang kedua. Kata ini satu rahsia yang Nabi pesan kepada Hafsah juga, dan Hafsah bocor rahsia ni. Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi tak ada royak atau masuk dalam ahli tafsir, tak ada ambil royak atau tahrim dak. Kira dengan surah tahrim dak. Habis kat tu dah. Maka di sini habis dah ayat depan tu. Lepas surah Taubat, dan Tuhan beringat jangan kalau munduk kaca lagi nak uji nusa Nabi, maka Tuhan orang duk sokong Nabi ni ingatlah dah Allah dan Jibril dan orang beriman dan malaikat-malaikat semua. Maka tak ada kaca lah. Mudah-mudah kecek dah. Tak usah kaca lah. Tak menai cerak dah. Allahu akbar. Maka ayat kemudian ayat seterusnya pula, lepas tu Umar kecek lagu tu. Umar kata kalau Rasulullah kamu ambil isteri kamu duk menyusah kamu sangat, mu cerah mereka itu, Tuhan nak ganti orang lain, isteri-isteri lebih baik lagi. Masya-Allah. Nak ganti orang lain. Debal lah belah dah. Turun ayat ni geger pak sahabat. Nanti pak sahabat nanti berita duk sejid tu geger. Masjid dengan Rasulullah tu, rumah Rasulullah kita tahu dah. Masjid Nabi dengan rumah Rasulullah tu tikar itu ya. Kita tahu dah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hak duduk dengan banyak rumah Rasulullah dah, banyak bilik hujurat. Rumah Nabi ni bukan rumah, hujurat, ibarat bilik-bilik gitu ya. Duduk keliling Baitullah, keliling Masjid Haram tu, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Pen hong hong dah. Rumah ni dengan Hafsah, rumah ni dengan Aisyah, rumah ni dengan Maimunah dah. Duduk keliling Masjid Nabi tu. Masjid Nabi. Dan rumah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah rumah bilik Nabi dengan siapa tahu tu? Rumah siapa? Dengan siapa tu? Dengan Aisyah. Jadi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ni ialah rumah Rasulullah atau bilik Rasulullah dengan Aisyah. Bilik Aisyah tu, bilik Aisyah dengan batu rumah Nabi sallallahu, bilik Nabi dengan Aisyah ni dengan kita ngaji, kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita duk berebut nak semai di Raudhah tu. Raudhah Nabi tu. Raudhah Nabi ni tempat membar Nabi, tempat Nabi duk membar, duk khutbah situ. Tubik pintu rumah Nabi tu, Masjid Nabi dah. Membar panggil Raudhah Nabi tu. Dekat berepet dengan kubur Nabi dah. Siapa pergi umrah dah tu dah, pergi haji dah di Baitul di rumah Nabi tu. Di kubur Nabi, Masjid Nabi. Tu rumah Nabi tu. Raudhah Nabi itulah rumah masjid kubur Nabi ni Raudhah. Raudhah berepet dengan pintu Nabi. Tubik pintu Nabi kata kau masa Nabi iktikaf tu. Nabi dak iktikaf bulan puasa tu. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi hulur kepala kat pintu tu. Rumah dia tu hulur kepala, Aisyah tu isi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah banyak hari Nabi tak masuk. Nabi tak kelik kata Nabi tak iktikaf Rasulullah tak masuk rumah dah. Dah rumah Nabi duk mana tu? Rumah Nabi duk bilik je, pintu je. Berepek dengan kubur Nabi.
Tak separah etika kita dak lah. Nah, etika kita apa kali sehari kelik nah. Nak cukup 10 hari tu. Subhanallah. Subhanallah. Aisyah isteri Nabi mai dak ziarah Nabi. Nabi tak kelik di rumah dia. Padahal rumah Nabi dekat tu. Nah, hula pala ke pintu. Nah, Aisyah tu pada sisi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sini bila tu ayat ni pok sahabat gegar. Nah, kata Nabi cerah bini dia, cerah tolak isteri dia. Nah, lalu itulah Umar ditanya juga. Umar masuk tanya Rasulullah, susah hati belaka tu. Nah, Umar tanya Rasulullah, kata Rasulullah, adakah kamu cerah isteri kamu? Umar tu berdengar kata Rasulullah cerah isteri dia tu, Umar tak rai dah dia. Alah, Umar tak Hafsah dia dah. Nasi tak bahal Hafsah dia kata. Umar duk syok isteri Hafsah lu dah dia. Dia tahu kata berlaku hikkan ni. Nah. Lalu Umar ditanya cerah lu dah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah adakah kamu cerah isteri kamu? Jawab Nabi kata dah. Nah, dah ali. Nah, maka Umar pun masuk tubik mula-mula oyak. Dah, ya kaula ni anak cerah dah. Jangan jadi kaula nak tak cerah. Nah. Pak sahabat duk pakat teriak gaigan kata Nabi Nabi cerak bini dia. Nah, maka Nabi bila Umar dapat berita daripada Rasulullah cerak sungguh. Nah, Umar tubik pula masjid ni. Nah, tubik pula masjid. Nah, tubik masjid oyak pada isytihar ramai. Rasulullah nak cerak isteri dia. Dah pakat suka hati mula-mula dah. Subhanallah, subhanallah. Itulah nah kejadian pada keluarga hikkan berlaku dalam keluarga Nasrullah. Nah, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala ada kan ni. Dia kata kalau dah siapa nak cerah nak dah. Kalau buat perangan lagi tadi suruh taubat ya. Dah. Kalau mau buat perangan lagi Tuhan akan sokol Nabi. Lepas tu kalau buat tak perangan lagi nata asa rabbuhu in talaqakunna. Boleh jadi asa ni mata boleh jadi rabbuhu. Nah, asa rabbu boleh jadi boleh jadi. Nah, pin paidai. Nah, pin paidai. Kalau lah mudok perangan lagi, maksudnya kalau mudok perangan lagi isteri Nabi, boleh jadi rabbuhu Tuhan Nabi lah. Tuhannya. Ya kita ni ada Tuhan. Ya cak dengan Tuhan dah. Nah, Tuhan Nabi. Nah, in talaqakunnya jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceraikan kamu semua, Tuhan kalau Nabi tu cerai kamu. Nah, buat perangai takju, buat perangai cuma doa. Nah, yang gitu situ ku dulu. Nah, ayat ni ku. Ku pernah boleh jadi sungguh. Nah, in talaqakunna jika Nabi cerai kamu, kamu cerai. Ya cerai isteri Nabi kat depan belakang. Tak payah nak cerai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji dalam surah Al-Ahzab. Nah, Ahzab. Nabi baku dalam keluarga Nabi kata 2 kali. Isteri Nabi peratuang. Nah, katanya lepas pada surah Ahzab tu, kita ngaji surah Ahzab dah baca ayat haji tu. Tak ada nak cerita banyak dah. Sebab hikam banyaklah surah Ahzab tu. Siapa nak tahu dia baca sendiri dah. Surah Al-Ahzab juzuk 21 lepas pada surah As-Sajdah tu nah. Katanya bila ayat tu berlaku pada tu ada ayat ke panah dalam keluarga Nabi, isteri Nabi juga. Nah, isteri Nabi peratuang Nabi. Nah, peratuang Nabi dalam hana nak minta belanja. Hal ni peratuang dalam cemburu dah. Kalau selagi setelah Nabi tu istilah lama di sini dah. Agama Islam telah mula banyak boleh dapat harta rampasan daripada pada perang. Nah, jadi harta banyak dah. Nah, isteri Nabi pun minta nak wina senang sikitlah. Nah, minta belanja jadi luas sikit. Nah, kita tahu dah kata keluarga Nabi 3 hari tak pakai gapo biasa. 3 hari dapur tak berasak. Bukan tak makan gapo, makan juga. Apa makan bukan makan sumtam, makan tumjang, makan gula, makan kita dak lah tak panggil dapur tak berasak. 3 hari tu biasa. Nah, subhanallah. Berapa bulan tu pun ada. Nah, Allah sabarnya isteri Nabi. Nah, kalau kita minta lari lama dah tu. Nah, bukan kita haja dak tua tu oleh kita noh lari pelik dah mai nah kita pula nak anak tu kita dah maka isteri Nabi tetap bersama Rasul. Tapi bila berlaku nampak kata Nabi ni ada banyak dah oleh Islam kita mari mula ada harta banyak dah mula kaya dah. Lalu isteri Nabi minta lah sikit, minta belanja dah peratuang.
menyebabkan Nabi susah hati kot kali tu. Nabi iktikaf dalam masjid sebulan kot. Nah, Nabi lari tu, lari nak ke Panha, lari duduk lagi masjid tu 10 hari. Nah, sebulan. Nah, di situ Tuhan mari tahu cerah kot. Nah, suruh cerah kot. Dia nak pilih. Mau nak dunia ke nak akhirat? Oh, waktu teruk tu. Nah, waktu kasar sikit bunyi. Ada bunyi tegas. Nah, duk mana boleh cari. Juz 21 dah. Tuhan pun mari tawab isi Nabi suruh, mau nak dunia ke nak akhirat? Oh, pilih lu dah. Nah, ayat mana ni kita baca situ? Adul ala belum ada wa may yaqnut wa in kuntunna turidnal hayatad dunya turidna Allah wa rasulah, surah Al-Ahzab ayat 29. Mai kat tu siapa nak baca cerita ni dia baca surah Al-Ahzab ayat 28 mak situ. Ayat 28 kemudian siapa di ayat 35 duk royak kecik keluarga Nabi tu. Dah kita tengok sendiri tu. Nah, ini kita tak ada nak kecik satu-satu tu. Nah, cuma riwayat atau 2 kali hikkan hak Tuhan mai duk ke pernah dalam keluarga Nabi. Nah, pun dalam surah Ahzab pun Tuhan cerah juga. Kalau nak mana? Nak Allah kan, nak Allah Rasul kan, nak akhirat. Nah, pilih mana? Nah, nak dunia kan nak akhirat. Kalau mau nak dunia, fa inna pada Tuhan cerah mu. Nah, fa ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah, Nabi sebut benar ayat ni. Tahu Nabi nak oyak ni. Mula-mula Nabi tanya ayat ni, tanya Aisyah dulu. Tanya dah. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnallah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah, perintah Tuhan. Nah, kita ni ayat suruh semaya, puasa ya gini dengan ngaji tu. Tapi isi Nabi Tuhan maru atau Muhammad Nabi pergi kepada isteri-isteri kamu sana. Kalau sekiranya kamu nak hidup dunia dan kemewahan dunia, hiasan dunia, nah, maka mari. Aku nak pilih kepada kamu, aku nak hadiah kepada kamu dan aku nak cerah kamu. Oh, dah nak dunia sangat ke? Dah. Apa Tuhan harus pilih pada isi Nabi. Nah, Nabi nak baca ayat ni kepada isi dia tu, Allah berat Nabi. Mikir banyak. Nah, takutnya bini dia, isterinya pilih dunia sungguh. Nah, kalau kita lah kalau mau pilih kita nak gapo kita? Apa? Ada mana nak dunia ke? Ada mana nak kita ke nak dunia? Nah, nak Allah Rasul ke nak dunia? Kalau yang nak dunia, nak memewahi dunia, apa kita cerah dia? Nah, pawi duit. Nah, muta'ah hadiah. Nah, kita nak pilih gapo ni? Kita ni. Nah, ni pilih dengan Rasulullah. Nah, alhamdulillah semua isteri pilih Allah dan Rasul. Nah, tak ada pilih dunia seorang. Jangan susah lah mana kata. Jangan susah dengan dunia ni. Nah, tak ada mewah, tak ada baju sina, tak ada baju jubah baru pun tak apa. Nah, tak ada lipat baru pun tak apa. Subhanallah. La ilaha illallah. Maka satu lagi ayat Tuhan suruh kita saat ni, nah, Tuhan nak suruh tolak Nabi jika mereka nak berlainan pada Nabi. Nah, ayat kita baca hari ni surah At-Tahrim. Asa rabbuhu in talaqakunna. Boleh jadi jika Nabi ceraikan kamu, nah, Tuhannya akan menggantikan ayyubdilahu. Tuhan nak ganti lain lah. Kalau Tuhan secerah kau muhir isteri Nabi, padahal isteri Nabi kau tu 7 belakang dah tu dah. Comel, ada hak comel, ada hak buja, ada belaka dah. Ayyubdilahu, tu nak ganti pula. Tuhan sendiri nak ganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada hira lah. Nah, azwajan isteri-isteri khairam minkunna, yang lebih molek, lebih baik pada kamu semua. Allah, Tuhan kecek gini kepada isteri Nabi. Nah, kampun Allah sendiri kecek. Kampun boleh jadi benar. Nah, kita jangan sombong. Nah, jangan sombong hai perempuan. Nah, ya banyak kita perempuan ni. Nah, banyak kita perempuan lain kita tengok lah ni. Nah, isteri yang masa sombong dengan suami dia. Nampak suami kadang-kadang suami lah ni tak ada erah dah. Tuhan uji kita mengaji kecil lepas dah. Tuhan uji perempuan lelaki lah ni. Tukngan. Gaji tak banyak. Nah, orang tina orang perempuan ni gaji banyak. Nah, boleh kerja tetap. Nah, waktu jadi nampak doi, pucai doi kuat pujing.
Nah, kalau perempuan tak ada imej situ, ya kehina suami dia. Nah, kehina suami dia. Nah, bagi pula mari pada keluarga yang ada berada panggil. Perempuan yang mari pada kaya dia. Nah, hari ni kita mikir banyak dah perempuan kita duduk dengan suami isteri ni bukan duduk tak rasa waktu dak. Nah, kita duduk atas rasa nak pergi akhirat. Nah, nak pergi akhirat banyak, nak pergi selamat dunia akhirat. Nah, la ilaha illallah. Banyak perempuan yang deraka pada suami dengan sebab kebendaan. Nah, banyak kebendaan. Hari ni banyak nampak Nabi royak dah tu pun. Nah, waktu tu sebut dah minggu lepas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam teran dah kita gini kata akhir tanda akhir zaman. Banyak perempuan jadi deraka pada suami dan banyak lelaki tunjuk turut jari tunjuk perempuan. Nah, apa maksudnya? Dah ikut bini nak. Nah, tak turut bini, kecek asal kita dah. Kalau tak turut kanak dia retina, dah. Ada takut bini, memang tak alah bini tapi alah bos eh. Orang kata dia guna istilah dia tak ada takut bini tapi malah bos dia kata. Nah, subhanallah. Nah, kita suami isteri, nah, duduk tak rasa iman, duduk rasa-rasa hidup keluarga bahagia dengan atas rasa iman. Jangan tengok pada kebendaan dan jangan tengok pada waktu. Nah, waktu ni hanya senin semata ya. Nah, untuk dunia semata ya. Tapi kita nak pergi akhirat, pergi dengan atas rasa iman. Nah, atas rasa iman. Nah, akidah kita. Allahu akbar. Nah, maka di sini Allah Taala tu nak hati lain. Kalau Nabi cerah kamu, Tuhan ada ira. Nah, Tuhan nak hati ku Nabi hok lain lagi. Hok lain ada khairam. Lebih boleh, lebih baik mingkun daripada kamu semua isi Nabi. Lagu mana orang mengalat tu? Sifat-sifat isi Nabi tu nak hati pada Nabi tu, orang mengalat pada isi Nabi ada tu. Dah, tengok perhati sini dah. Iaitu satunya sifat perangai mereka ni muslimat. Perempuan yang muslimat. Muslimat nanti yang muslimah. Muslimah ni kalau kita perhati mana muslim ada Islam. Nah, Islam mula-mula tu nak ada isi Nabi sudah tentu kena Islam. Tak ada isi Nabi di kafir. Nah, kafir tak ada, kena Islam dulu. Muslimat mana kata yang menyerah diri. Atau yang kat tengah Islam ni mana menyerah diri. Jamtun. Nah, ikut tu royak tu mana muslimah. Nah, yang menurut perintah. Yang menurut perintah. Nah, batu muslimah ni mana kita dah ni. Muslimat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ada surah Ahzab ya ada lebih kurang sama seperti dengan surah ni juga. Nah, dia baca lah hak kata 35 surah Ahzab tadi. Nah, itu pun isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, persamaan tautiamkan dalam ayat ni tautiam antara orang muslim dan muslimat. Nah, dari surah Ahzab. Nah, ayat 20 35. Nah, muslimat mula-mula kali muslimat bersifat dengan muslimah. Nah, muslimah dengan muslimat ni sama makna, cuma ya bezanya kalau muslimah seorang. Muslimah yang seorang, orang Islam seorang. Kalau muslimat ni ramai-ramai Islam, ramai-ramai muslim, perempuan Islam yang ramai. Nah, muslimat. Ia main rupa mari kelimah pada jamu dah bukan seorang dak muslimat. Nah, perempuan yang muslimat, perempuan yang menurut perintah. Nah, turut perintah Tuhan, ikut Tuhan royak, khadiat. Dalam tafsir kata khadiat yang tunduk kepada perintah Allah, ikut Tuhan royak, turut belaka. Kalau kita dak ngaku semua ada ayat muslimin ni, wa ana minal muslimin. Dak ngaku bila tu? Dak ngaku lagi apa tu? Wa ma ana minal musyrikin. Nah, aku bukan orang musyrikin. Wa ana minal muslimin. Wa kadzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku daripada orang yang menyerah diri bulat-bulat. Nah, muslimat dengan aku semua tu. Kelimah yang kita dengan aku muslimat dengan Tuhan ni ialah dalam doa ke apa, doa umur 40 tu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa ana minal muslimin. Muslimin, muslimat. Muslimin, muslimat tu bezanya makna sama juga, cuma muslimin ni orang lelaki yang Islam.
Nah, tapi bila sebut muslimin termasuknya orang perempuan. Orang lelaki, orang perempuan Islam. Nah, tapi kalau muslimat ni cocok perempuan. Nah, cocok buat perempuan. Nah, mata muslimin, muslimah ni kita nak ngaku seumur. Aku ya orang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Tu mana muslimin? Alah, muslimat. Nah, yang menurut perintah Tuhan, turut perintah Tuhan, tunduk pada perintah Tuhan. Tu Islam maknanya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelima kita nak jonton ngaku kalah pada Tuhan, ngaku turut perintah Tuhan. Nah, tapi ini kita kata saja dah. Asyhadu an la ilaha illallah banyak ke asyhadu an la ilaha illallah tapi tak buat apa Tuhan suruh. Nah, benarnya kalau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu kelima serah diri bulat-bulat pada Tuhan. Nah, yang tunduk pada perintah Allah dan perintah Rasulullah tu mana muslimat. Mula-mula sekali perempuan yang menyerah diri bulat-bulat pada Allah dan Rasul. Itu sifat mula-mula sekali. Lepas pada tu mukminat. Perempuan tu nak pilih kepada Nabi lah mukminat. Mukminat yang iman tu lah mukminah. Kalau seorang mukminah, kalau ramai mukminat. Nah, perempuan-perempuan yang beriman, ikhlas imannya, bersih imannya. Yang berisu imannya. Nah, yang percaya pada rukun iman. Nah, kalau muslimat ni percaya ada rukun Islam. Rukun Islam tu dah percaya pada rukun Islam 5 tu. Kalau mukminat ni yang beriman kepada apa tu suruh ada ne rukun iman tu. Ada iman ada ne rukun iman tu. Nah, mukminat. Nah, yang keduanya pada kulak sunnah atau sifat orang perempuan yang Tuhan nak pilih pada isteri Nabi adalah qanitat. Nah, qanitin wa qanitat. Nah, qanitat yang taat perintah Allah. Rajin buat amalan taat. Nah, rajin buat amalan taat. Ikut Tuhan suruh muti'at lima yu'mar nabihi. Nah, taat kalau apa hak Tuhan suruh sama ada hak wajib dan hak sunat. Tu mana qanitat. Nah, qanitat mata buat hak wajib, buat hak sunat. Kita ni hak wajib bertebai dah. Nah, tebai nak buat hak wajib tu, hak sunat tu tengok-tengoklah dulu. Nah, sebab tu lah ni kita ngaji. Jadi qanitat mak mana dah qanitat. Muslimah dah kita ni, mukminah dah kita ni. Nah, beriman dah. Tapi naik kelas lagi, juk radap. Nah, juk radap lagi jadi qanitat, rajin buat amal ibadat. Rajin buat amal taat. Nah, sama dah wajib, dan tambah hak sunat. Nah, kita belajar semaya ada kita buat semua dah kata anak dia qanitat ni semaya sunat kata. Semaya sunat gapo tu? Sunat kita nak ada sunat rawatib, sunat kapik fardu tu. Nah, sunat kapik fardu tu habis tak apa paling nak kita suruhnya sunat subuh tu. Nah, sunat sebelum subuh tu. Sebab tu ibu-ibu semua kita nak ngaji anggota majlis kita ni tak ada orang tak sembahyang sunat subuh tu. Nah, patutnya kita kena rajin sembahyang sunat subuh tu. Nah, bagi orang biasa ngaji dah ni kena rajin sembahyang sunat subuh tu. Bukan sembahyang tak sembahyang subuh dah. Sembahyang subuh tu kena kecek dah. Nah, sunat subuh tu bagi kita pun rajin kata buat amal sunat subuh tu. Nah, kalau tak tinggal tak ada dengannya ada hari tak ada tu kita ganti qada. Nah, gitulah perangai sahabat Nabi. Nah, mata besarnya sunat subuh saat ni. Nah, hak sunat. Lah hak sunat. Nak masuk dalam ni, rajin buat amal sunat ni masuk dalam ni. Dia tamnan qanitat kata ni. Nah, rajin buat amal ibadat. Nah. Tu qanitat. Isteri Nabi ni banyak orang qanitat, rajin buat amal taat. Nah, sama apa saja tu suruh muazabat istiqamah semua, rajin buat semua. Dah. InsyaAllah kita baca semaya sunat, puasa sunat. Dah. Maya sunat ni perkara sunat dah. Sehari semalam tu. Sunat kapik 10 atau 12. Lepas tu semula kecil semula tu dah. Lepas tu maya malam, dah maya duha. Apa lagi banyak maya sunat ni. Dah. Puasa sunat tu maya puasa hak minggu hak bulan ni. Kalau tak hak minggu senang kami. Kita buat hak bulan ni, hari 3 hari sebulan tu. Nah, kalau malah hak seminggu kok. Nah, malah minggu kita buat hak bulan ni, hak 3 hari sebulan. Wida kok. Dah wida juga. Allahu akbar. Sedekah. Nah, sedekah sunat, sedekah penraiwan. Hak kan sedekah raiwan. Nah, yang nanti zakat setahun sekali.
Tak ada keluar zakat kita. Tak ada buat semua sedekah. Buat sunat. Nah, tu isi Nabi rajin lah ke tu. Tu isi Nabi. Nah, Maimunah pun rajin puasa, Aisyah rajin puasa, sedekah apa Aisyah radhiyallahu anha rajin buat ibadat, rajin sunat, amalan sunat. Nah, sedekah dia tu sepanjang sedekah dia sepanjang sedekah lupa diri sendiri. Dia kata dia tak pernah ada duit. Nah, tapi satu hari satu masa kata dalam sejarah Aisyah radhiyallahu anha anak saudara dia Zubair bin Awam, anak Asma, sedekah duit dia 80 ribu dirham. Afwan kalau silap ada dalam sejarah kata 80 ribu dirham ni banyak dah. Kalau kita tengok hari ni dirham 80 ribu keping duit perak. Perak sungguh lah. Nah. Tapi dengan sehari dia pergi sedekah sama sehari. Siapa petang hari nak buka puasa, kita buka puasa gapo ni, dia tanya hamba dia. Jawab hamba dia kata, kalaulah Ummul Mukminin taruh 1 dirham buat beli roti kita boleh makan kita ni. Tak ada taruh untuk diri sendiri pun 80 ribu dirham. Nah. Oh, banyaknya kita ni lupa atau nak makan dia betul tu. Dia puasa lagi. Nah. Dia ingat nak sedekah tu. Nah, tak ada atau nak beli tekuk ke apa dah. Baju baru ke raya ni tak ada ingat dia. Nah, nak makan dia pun terlupa juga. Subhanallah, jiwa. Nah, iman, amal taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, isi Nabi. Nah, isi Nabi tu. Nah, Aisyah kata dia mati mana? Nabi mati umur 63 tahun. Aisyah baru 18 ya umur. Budak sangat Aisyah radhiyallahu anha. Wairun lagi. Nah, tapi iman dia tinggi. Nah, iman Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini salah seorangnya. Nah, isi Nabi lain lagi tu banyak lagi. Nah, ani qanitat rajin buat amal taat. Nah, tapi ini Tuhan ada ayat terkalulah Tuhan cerita Nabi cerita isi dia hak ni hak ada ni. Nah, Tuhan nak kata hak lagu ni. Nah, sifat-sifat isi Nabi qanitat, taibat. Taibat ni banyak bertaubat, rajin bertaubat. Taibat. Nah, perempuan-perempuan yang banyak taubat. Allah. Taubat ni ada kita sehari ni pun. Nah, taubat ni kena ada rayuan juga taubat ni dah. Ada seumur, ada sehari-hari kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam so kita taubat sehari-hari 70 kali sehari. Nah, 70 kali sehari tu Nabi dah tu. Nabi tak pernah dosa, tapi Nabi taubat 70 kali sehari. Nah, pak kita ni 70 kali sehari, kena banyak lebih dari tu lagi lah kita buat dosa seumur kita. Nah, subhanallah. Taibat, orang perempuan yang banyak taubat. Abidat, lagi pada isteri Nabi waktu nak ganti ke Nabi ni ialah kalau Nabi cerai isteri dia ada dah tu abidat yang tetap beribadat, rajin buat ibadat. Nah, taibat sini katanya muta'abbidat lillah yaksunal ibadah, banyak buat ibadat. Nah, ibadat ibadat ni mana tu rajin perhambakan diri dia pada Allah. Hidup dia tu untuk nak perhamba diri pada Allah. Kita dekat sehari ni habis masa ngagapo kita ni. Nah, buat rajin buat ibadat ke? Sebagai kita sehari-hari tu nak jadi semaya sunat, lepas tu semaya fardu, lepas tu semaya baca wirid. Nah, kalau kita duduk lagu tu insya-Allah kita rajin buat ibadat. Nah, tapi masalahnya kita mai fardu lewat-lewat. Mai sunat tak ada. Jangan mana nak buat. Lepas tu zikir juga berjalan. Kalau ni buat. Nah, duk ada gapo hidup kita. Nah, kita ni abidat tahu mana, rajin buat ibadat tahu mana kata. Dah tak ada apa hal, bukan tak boleh kerja. Nah, cuma kapan-kapan wela ni kita tam ni, wela ni kita buat gini. Nah, masalahnya kita ni kitanya tak ada buat ibadat ni bukan kata tak ada masa. Masa je cuma juga. Tapi kita tumpukan masa kita bal tu'sirunal hayatad dunya. Kita perhabis masa kita dengan dunia. Satu tak pandai guna panggil dah. InsyaAllah Umi pun serupa kot ni. Dia royak tu dia tu royak rumah ratik. Nah, ada royak kat telinga lain, ada telinga ni dengar dulu. Nah, mana tempat lagu mana kita duduk hari dalam ayat ni dah. Abidat, rajin buat ibadat. Nah, rajin buat ibadat, banyakkan ibadat. Nah, rajin zikir pagi-pagi baca azkar. Nah, utara wela kita sehari-hari ni duduk dalam ibadat. Kalau kerja pun kerja ibadat juga. Nah, kerja ibadat juga. Nah, basuh pinggan, banyak nyapu baju, banyak nyapu rumah, buat kebersihan rumah, nego kapal itu. Semua tak ada gapo, pandai guna, pandai prap. Jadi ibadat. Nah, jadi prap jadi ibadat. Nah, insyaallah abidat saihat dan pada sifat yang kena dalam ayat ni adalah saihat.
Saihat ni maknanya dalam tafsir sungai ya saihat mana kalimahnya musafirat muhajirat ilallah wa rasulih. Dalam ayat ni dia saihat mata rajin orang musafir. Tapi dalam tafsir sini, dalam tafsir Melayu kata puasa. Saihat ni puasa. Puasa sunat dah, puasa sunat, puasa wajib je setahun nak rajin tahun mana pun tak boleh lebih ada bulan Ramadan tu dah. Nak jadi berajin puasa ni kena rajin dengan sunat lah. Iaitu puasa hak sunat ni ada puasa sunat haraiwan, apa ada hak nak jadi nak haraiwan. Bagi puasa Nabi Daud. One win one. Pasal Nabi kata paling molek sekali puasa one win one. Wait saja dulu. Wait saja. Tu kecil tak ada buat tu. One win one tu tak ada istiqamah tu. One win one atau jatuh setengah bulan puasa, setengah bulan buka. Hari ni puasa, esok buka. Esok puasa. Atau mana puasa Nabi Daud. Atau tak boleh puasa Nabi Daud, puasa one win one, puasa seminggu 2 kali. Senang dengan kami. Wida dah. Kalau nak puasa lagi, molek lagi, tambah pula hari putih pula. Hari pada 13, 14, 15. Kata haji puasa satu rajinlah puasa tu masuk ada tara tu juga. Apabila kita puasa hari Senin Khamis kan tambah hari 33 hari putih 3 sebulan tu. Jadi kerap dengan one win one juga tu. Tengah tahun juga, tengah bulan juga tu. Kita puasa lagu tu. Kalau kita puasa tu. Kalau kita puasa. Tapi itulah menata hak sebenarnya. Kita dah lah kalau kita nak kata jadi saihat masuk dalam ayat saihat. Allah ni nak puasa wajib dah ni. Ada dekat dengan Ramadan kita ni. Allah balighna Ramadan. Itulah sifatnya seahli sebagai ke sini. Isteri-isteri Nabi yang tu nak ganti kepada Nabi kalau Nabi cerai isteri dia ada dah tu. Lepas tu dalam isteri ni ada dua. Sayyibat sama ada hak bujang. Sama ada janda meliputi tu anak kata Nabi ni hak janda, hak bujang, mesong. Wa abkaro dan yang anak dara, bikir, anak dara. Sebenarnya hak kata perhati ibu, isteri-isteri Nabi, sifat-sifat isteri Nabi hak tu sebut dalam ni. Ini adalah isteri-isteri Nabi, sifat isteri Nabi hak ada dah tu. Dah. Isteri Nabi hak ada dah tu pun bersifat dengan sifat ni juga. Ada hak janda, ada hak dara kan. Dah. Tapi isteri Nabi hak dara tu apa orang? Dah semua Nabi sebelah orang tu, isteri Nabi pula orang ni. Hak dara apa orang? Hak Nabi nikah dengan anak dara. Khadijah. Khadijah dara ke bujang. Bujang hak Khadijah dah. Lepas tu Saudah. Saudah bujang ke dara? Mana puluh dah. Bujang juga. Anak Ammar ke. Aisyah. Aisyah dara ke bujang. Bikir. Dah bikir. Masalah abkar. Aisyah dara. Kamu dah Hafsah. Hafsah bujang juga. Hafsah. Siapa dia lagi? Zainab. Zainab dua Zainab isteri Nabi. Zainab satu pun bujang kat Zainab binti Jahshin, Zainab binti Huzaimah. Lepas lagi Maimunah, Sofiyah. Siapa lagi? Juwairiyah. Semua lagi tu adik bujang belaka. Hak darahnya Aisyah seorang ya. Hati dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu gila kot tina dan nikah banyak, bini banyak, apa gila kot tina. Ya orang gila retina, ya ambil darah belaka. Ya ambil anak hala, muda-muda gitu. Ni Nabi tak, ya pilih orang tua-tua saja dah. Aisyah, Khadijah, tua ada Rasulullah. Hak muda-muda sikitnya, hak muda nak Aisyah. Kemudian hak lagi-lagi tu Juwairiyah, gapo sini, Sofiyah, Zainab. Hak tu hak muda-muda sikit. Muda pun Musa belaka juga. Subhanallah. Tapi darah benarnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kahwin dengan sebab atau kerana gila kot tina dak, tapi kahwin atas dasar nak tolong, nak tolong, nak jaga, nak pimpin, nak bimbing isteri-isteri sana. Radhiyallahu anhunna sallallahu alaihi wasallam. Semua isteri Nabi tersebut sini ialah semua ada pada syakhsiat bukan isteri Rasulullah belaka.
Banyak itu isi Nabi dah. Hak ada pada isi Nabi dah. Dah sama ada hak bujai pun ada, hak dara pun ada. Nah. Jadi hak tu royak ni hak ada pada isi Nabi dah. Dah. Subhanallah, subhanallah. Nah, maka itulah bibu. Tapi cuma tu awak sebut sini nak ku ya, bagi kecek pada rasa nak pada kalilah kamu tu nak buat perangai kasar, nak deraka pada Rasulullah, nak lawan Rasulullah, nyusah hati Nabi Rasulullah, maka Tuhan boleh jadi Tuhan suruh Nabi cerah. Kamu semua tu nak kating hak lain. Nah, memang tak ada, tapi lepas dah tu tak berlaku ahli perceraian dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ayat surah Ahzab kita baca tadi. Nah, katanya semua pakat nak pilih Allah dan Rasulullah. Tak ada nak dunia sikit abuk. Jauh susah dunia. Nah, walaupun tak boleh makan banyak, tak boleh makan mewah, tak boleh pakai mewah pun, isi Nabi pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Nabi duk guna, lepas pada isi Nabi sallallahu alaihi anhu nak pilih Rasulullah tu ayat tu Tuhan pun tak lari dah Nabi bini banyak lagi. Kemudian lepas pada Maimunah akhir sekali. Lepas pada Maimunah tu Nabi pun tak kahwin dah. Tak kahwin lagi. Ikut dengan 9 orang yang ada pada dalam surah tu. Dengan sebab kelebihan yang ada pada isi Nabi, Tuhan pun pada dah kat tu. Tak kena nikah lain dah. Itu adalah surah Ahzab. Itulah gini. Alhamdulillah ayat kita baca gini Ibu. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada ayat kita baca gini. Lebih sikit sebanyak Allah Ta'ala jadikan paduman hidup kita. Kita sebagai muslimah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah perangai-perangai isteri Nabi, nak jadi isteri yang soleh. Ambillah ayat kita baca surah 5, ayat 5 dalam surah ni. Ini isteri-isteri soleh, sifat-sifat siapa panggil laksana atau bukelik atau perangai isteri yang solehah, ahli syurga. Satunya muslimah, mukminah, qanitat, mana rajin buat amal taat. Taibat aja taubat, rajin buat ibadat, banyak ibadat, saihat, banyak puasa. Itu isi Nabi, dan kita ambil sifat-sifat ni mai guna atas kita insya-Allah. Itulah saja aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.